kasih banyak Lena Murang, dan itulah alunan yang sepatutnya kita dengar pada hari ini kerana ini adalah Hari Sarawak. Sambutannya sedang berlangsung di Sarawak itu sendiri dengan norma baru dalam talian secara maya bersama dengan perkumpulan hanya beberapa jumlah sahaja di Miri. Dalam konteks itu kita sedang menunggu apakah amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Sementara menunggu itu, kita ada sembang-sembang di sini. Ya, saya tidak keseorangan, tapi saya nak cakapkan dulu bahawa kalau saya silap mungkin tamu saya boleh betulkan. Selamat datang atau selamat nemuai. Selamat datang. Betul. Dalam masa Iban kepada YB Datuk Wilson Ugak Anak Kumbung, Ahli Parlimen Ulu Rajang, dan tentunya tak asing lagi Alena Murang. Terima kasih banyak karyawan, artis, pemikir dan sebagainya. Cuma saya nak mula dengan mungkin kalau saya salah, Alena kena betulkan. Dok pian kuh neh petulu ngemuh. It's nice meeting you katanya oleh Google dalam bahasa Kelabit. Oh, Dok. Dan saya sentiasa Dok, betul lo. rindu. Tu apa tu maksudnya? It means it's good to meet you. Okay, thank you Yeah. so much. Terima kasih banyak. Dan saya sentiasa akan rindukan Bario kepada orang-orang yang berada di Bario. Tapi saya tak lupakan Kapit ke Lubuk Antu, di mana juga anda berada. Ini adalah Hari Sarawak dan kita tahu tahun awal 60-an itu tahun yang cukup genting bagi rantau ini. Tetapi bagi orang Tanah Melayu, Malaya ataupun Semenanjung Malaysia yang mungkin tidak tahu bahawa kerajaan negeri Sarawak telah pun tertubuh sebelum Sarawak menyertai Malaysia, dan pada tarikh ini yang kita sambut ini adalah tarikh di mana mercu yang paling hebat selepas ratusan tahun, iaitu bendera Union Jack diturunkan dan Gubernur Inggeris meninggalkan Astana dan anak Sarawak melangkah masuk untuk mentadbir negeri sendiri dengan barisan pimpinan anak warisan Sarawak sendiri. YB, Alena dah bagi rehat sekejap. Kesian dia kena main muzik sape, itu penting. YB, Sungai Gat, Rumah Panjang Melintang, mungkin bukan antara yang paling disebut-sebut lah. Yeah. Jadi saya tahu YB dan kumpulan YB telah menyediakan banyak fakta, data untuk bercakap. Tapi saya nak mula cakap-cakap malam ini di agendawan ini tentang itu dulu. Okey, saya berasal dari Rumah Melintang Sungai Gat. Dan saya ingat orang yang pertama menjadi ahli Dewan Rakyat. Okey. Ketika itu banyak ahli parlimen. Jadi Sungai Gat agak jauh di pendalaman. Okey, jangan cerita kilometer. Agak jauh, saya menggunakan dari Kapit, menggunakan bot. Okey. Datang di Nengagat. Okey. Selepas datang di Nengagat, kami menggunakan perahu panjang. Okey. Memakan masa kurang lebih 1 jam setengah untuk datang ke kawasan saya. Ya. Dan walaupun saya ini sebagai wakil ahli parlimen sekarang, tapi jalan pun belum sampai lagi. Okey. Dalam URDA, Okey. agensi Upper Rijang Development Authority. Agency, yang telah ditubuh oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, kita sudah merangka jalan dari Rumah Tunku ke Ilil dan jambatan menyeberang balik ke Jalan Empangan sekarang dalam tender, dan tender sudah dibuka dan akan siapa yang akan mendapat jalan itu nanti itulah satu perubahan di kawasan saya. Dan kita menjangka dalam 3 tahun atau 4 tahun akan datang mereka nak pergi ke Sungai Gat untuk melawat kawasan saya di Sungai Gat melalui jalan tersebut. Jadi inilah satu rancangan jaringan jalan raya yang telah pelan-pelan dalam urda kita sekarang. YB cerita dulu nak pergi sekolah rendah macam mana? Masa ketika dulu saya pergi ke sekolah rendah di Nengas Tapang yang tidak jauh dari rumah panjang saya. Jadi kehidupan dahulu agak susah sikit kalau kita dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada sekarang. Dulu kita terpaksa membawa beras sendiri, mencari kayu api sendiri, mencari lauk
lawa, Okey. mencari Makanan. kayu Cara hidup lah. cara hidup kita. Dan ketika itu nasib baiklah bagi diri saya, bapa saya seorang pengulu, Okey. lebih baik dari rakan-rakan yang lain. Tetapi dalam kehidupan kita semasa kita tinggal di asrama, mana ada api macam ini? Ya. Tak ada. Malam gelap kita pakai api pelita. Okey. Itu satu daripada kemudahan ketika itu. Ya. Jadi oleh maka dengan itu saya berfikir, dan selepas dari pendidikan sekolah rendah, kita akan terus ke sekolah menengah kerajaan Kapit, Okey. dan selepas itu kita pergi ke sekolah-sekolah yang ke atas lagi. Alina belajar tinggi sampai ke Eropah, balik ke Asia Tenggara belajar nak jadi pelukis hebat di Singapura. Tetapi akhirnya elemen Sarawak dan tradisi Sarawak itu juga is the one that gets to you. Ya. Kalau boleh ceritakan itu, kenapa dan mengapa? Sebenarnya, I bermula belajar dancing kan, traditional dancing dari Dayak Cultural Foundation sejak berumur 6 tahun. Okey. Selepas itu, saya belajar sampai tahun 2000. Masa tu, I berumur 11 tahun. Okey. And kita pun belajar lagu-lagu dari aunties, dari uncles. Tapi pada masa tu, takkan I boleh berfikir macam, what do you want to be when you grow up? Yeah. Oh, I want to be a professional sape player. Kan betul. masa tu, it's not, Tak terfikirlah. yeah, it's not a possibility. So actually, saya dah nasib pergi ke Manchester belajar business. I balik ke KL. I worked in corporate. Tapi everything, like my heart just calls me to Sarawak, as cheesy as it sounds. Okay. Tapi, I think many Sarawakians faham when I say like my heart calls me to Sarawak, then my talent adalah dengan music, my background also dengan music. Sebab sepanjang hidup saya, I was involved dengan tradisi bapa saya kan. Ya. Yeah. Apa pengalaman di luar Kuching yang Yeah. daripada kecil sampai sekarang begitu diingati? Sorry, pengalaman di Kuching. Di luar Kuching. Di luar Ya. Kuching. Kira di Ulu Baram. Ya. So, kampung bapa saya di Ulu Baram. Satu kampung yang sangat kecil, Long Peluan. And Kawasan YB tu? bukan. Ini Atas dekat sikit. Miri lah. Ya. And tempat tu sekarang mungkin 20-30 orang tinggal di sana. Okey. I pergi sana bila saya berumur 9 tahun. And masa tu, it was the best adventure kan. Okay. Bangun, mandi sungai. Masa tu pun we didn't have tables, tak ada lampu. And for me, it was really an experience that Okay. sticks with me lah. YB, ini kisah yang kita nak bincang malam ini. Ia bukan tentang politik, ia bukan tentang kuasa, tetapi lebih 1.2 juta rakyat Malaysia berada di Sarawak, negeri terbesar. Kalau tolak mungkin negeri sembilan yang sebesar menanjung lah saiz Sarawak itu. Kalau saya ingat lagi ada penulisan dulu, kalau YB daripada Borneo, kalau rumah mereka di Kelana Jaya, dia perlu lalu 5 kawasan parlimen untuk sampai Dewan Parlimen. Tetapi kalau perjalanan yang sama di kawasan Ulu Rajang, masih lagi berada dalam konstituensi yang sama, tak keluar-keluar. Jadi cabaran untuk membawa rakyat Sarawak, walaupun di Ulu Baram ke, di Ulu Rajang ke, di Rumah Panjang, ke dalam arus pembangunan. Bagi diri saya, cabarannya untuk membawa kawasan parlimen ke bandar adalah sangat mencabar kerana muka bumi kita berlainan. Seperti di Ulu Rajang, kebanyakannya penduduk-penduduk saya seperti di Long Busang, Long Unai, ya, agak jauh. Dan inilah satu daripada masalah yang dan cabarannya untuk kita membuat satu jalan raya untuk menghubungi mereka yang jauh itu. Harap-harap nanti akan disebut Ulu Rajang oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Alina pun mungkin kita tak tahu apa yang Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Teruskan saja kita dengar ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Sarawakku sayang.
Tuan Yang Utama Tun P.N. Sri Haji Abdul Taib Mahmud, serta yang amat berbahagia Tok Puan Datuk Petinggi Hajah Kurdi Taib. Bagi pihak rakyat jelata sekalian, Kola menjunjung kasih untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tun dan Tok Puan yang sudi hadir bersama rakyat untuk memperingati hari yang begitu penting bagi Sarawak dalam sejarahnya. Tun merupakan anak Sarawak yang bukan sahaja telah melihat semua ini berlaku, tetapi merupakan antara pemimpin yang telah memainkan peranan utama dalam perjalanan sejarah Sarawak sejak 22 Julai 1963. Tun sebenarnya yang telah melihat dan membina Sarawak seperti mana yang kita lihat pada malam ini. 22 Julai adalah tarikh keramat apabila Sarawak telah diberi kuasa untuk memerintah Sarawak sendiri daripada koloni British. Bagi pihak rakyat sekalian, Kola merakam setinggi-tinggi penghargaan kepada Tun dan pemimpin-pemimpin lain yang telah menyumbang khidmat bakti untuk memastikan Sarawak bebas daripada belenggu penjajahan dan menjadi sebuah negeri yang mampu melakar dan menentukan masa hadapannya sendiri. Tiada siapa yang lebih faham tentang sentimen, budaya dan tradisi masyarakat kita selain daripada anak Sarawak sendiri. Walaupun Sarawak dihuni oleh rakyat pelbagai kaum dan pegangan agama, negeri ini mampu mengekalkan keutuhan perpaduan rakyatnya atas usaha dan kebijaksanaan pemimpin seperti Tun sendiri. Tun adalah lambang payung perpaduan rakyat Sarawak. Sebagai Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri, Tun telah menjalankan tanggungjawab ini di luar daripada pengaruh politik, di samping memberi kepercayaan penuh kepada kerajaan negeri sedia ada untuk mentadbir negeri ini. Thank you once again, Tun and Tok Puan, for being able to be with the rakyat here this evening to celebrate this very special occasion for all Sarawakians. The presence of both Tun and Tok Puan have made it more meaningful for all of us here this evening, as well as millions of fellow Sarawakians currently watching this live streaming on TV and social media platforms globally. Tun, now let me address our beloved rakyat this evening, not only in this room but out there through our special social platform. Yang berhormat Timbalan Ketua Menteri, yang berhormat rakan-rakan menteri, yang berhormat Saudara Datuk Lee Kim Chin, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, menteri-menteri muda, tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan kita di luar alam maya yang saya hormati sekalian. Terima kasih kepada saudara dan saudari sekalian yang sudi hadir untuk sama-sama meraihkan hari yang amat bersejarah
bagi kita semua sebagai anak Sarawak. Juga kepada mereka yang melihat siaran langsung pada malam ini. Sambutan perayaan pada tahun ini agak berlainan dengan sambutan-sambutan pada masa yang lalu, tetapi protokol dan SOP COVID-19 yang dikuatkuasa sekarang bukanlah halangan untuk kita menyambut dan memperingati Tarikh Keramat 22 Julai. Genap hari ini 57 tahun lalu pihak koloni British telah menyerahkan kuasa pentadbiran kepada anak Sarawak untuk mentadbir Sarawak. Mendiang Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan telah diberi kepercayaan untuk mengemudikan pentadbiran Sarawak pada ketika itu. Actually, I was only 13 years old boy when this happened. Back then, I quite knew that something very important was going on us, as I could see the flurry of activities and important people coming and leaving our house to see my late father, who happened to be appointed as the young Di-Pertua Negeri then. Today, people like me and most of us here are inheriting this legacy of our forefathers who had envisioned a better future for the generation after them. It does not work if we don't work hard. Now we are duty-bound to build on what we have received from our forefathers, and there is no other way for us to do it except for us to unite in a common goal towards creating a Sarawak Cemerlang. Fast forward daripada 1963 sehingga ke era Sarawak yang lebih moden. Kuasa untuk mentadbir negeri yang telah diserah kepada anak Sarawak telah memberi kita ruang untuk membina asas yang kukuh bagi memastikan Sarawak mengorak langkah ke arah menjadi sebuah wilayah maju. Kerajaan Sarawak telah mentadbir dan menguruskan ekonomi dan sumber asli dengan baik sehingga mampu mengembang dan mempelbagaikan asas ekonomi yang kukuh di samping mewujudkan rizab keuangan yang besar. Now we are in the era of digitalization, where economic prosperity rests very much on the power of technology. Just this afternoon, I was briefed on the progress of the Miri City Hall project, including the plan to turn Miri into a smart city. Miri City Council will be adopting the technology in order to elevate Miri into a smart city in line with the digital economy aspiration. We have all the ingredients to be a prosperous state, which must be grounded upon a sound economic policy and unity of Sarawakians. Pada hadirin yang dihormati, Sarawak amat bernasib baik kerana beberapa bulan selepas saya memegang tampuk kepimpinan kerajaan, saya telah dapat mengambil alih empangan Hydro Bakun dengan tawaran yang berbaloi. Ini bermakna kita mempunyai kuasa penuh terhadap sumber tenaga lestari dan renewable energy
yang begitu penting untuk pembangunan ekonomi dan perindustrian. Sumber tenaga lestari inilah yang menjadi pemangkin kepada pembangunan industri berat seperti aluminium dan ferroalloy di bawah skor, khususnya di Taman Perindustrian Samalaju. Sehingga kini skor telah menjana pelaburan berjumlah 39.94 bilion ringgit dan mewujudkan 18,000 peluang pekerjaan. Saudara-saudari sekalian, umum sudah tahu bahawa Sarawak mempunyai pengurusan kewangan yang berhemah sehingga membolehkan kita mempunyai rizab yang agak besar dan mendapat pengiktirafan cemerlang daripada agensi penarafan antarabangsa. Demi mencapai pembangunan infrastruktur yang setaraf dengan negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia, Sarawak amat memerlukan bajet pembangunan yang lebih besar sekaligus memperhebatkan ekonomi kita. Kerajaan yang bertanggungjawab akan memastikan tahap simpanan kewangannya yang stabil dan kukuh. Oleh itu, dengan kebijaksanaan kerajaan Sarawak, kita tidak sewenang-wenangnya melaksanakan program penyediaan infrastruktur dan prasarana lain sehingga boleh menjejaskan kedudukan rizab kewangan kita. Bertitik tolak daripada sinilah lahirnya inisiatif untuk mewujudkan pembiayaan alternatif ataupun alternative funding berdasarkan model seperti Bank Dunia, ASEAN Development Bank dan Development Bank of Singapore. Bank Pembangunan Sarawak atau DBOS telah diwujudkan pada April 2017 dalam suatu rekod masa yang singkat dengan mandatnya yang difokus kepada pembangunan infrastruktur. DBOS membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai projek strategik di kawasan URDA, HDA dan NRDA dengan jumlah pembiayaan keseluruhannya sebanyak 4.5 bilion ringgit. Kerajaan sedang rancak melaksanakan projek-projek infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan, bekalan air dan elektrik khususnya di luar bandar. Sejumlah lebih daripada 5 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk tujuan ini bagi memberi keselesaan kepada kehidupan rakyat. Saya bersyukur kerana sebagian besar rakyat kita telah pun menikmati kemudahan bekalan air dan elektrik. Sekarang liputan bekalan air terawat telah mencapai 83%, manakala liputan bekalan elektrik pula adalah 97%. Saudara-saudari sekalian, Sarawak mempunyai rizab gas asli yang terbesar di negara ini, iaitu 54% daripada rizab negara. Saya amat yakin masa hadapan industri hidrokarbon Sarawak bergantung kepada keupayaan negeri kita dalam memperkasakan industri hiliran gas untuk menghasilkan produk-produk petrokimia. Oleh demikian, kerajaan Sarawak telah menetapkan dasar supaya sekurang-kurangnya 45% daripada pengeluaran gas di Sarawak dikekalkan di Sarawak untuk tujuan sebagai feedstock kepada industri petrokimia khususnya di Tanjung Kidurong, Bintulu.
Untuk makluman sekalian, tapak seluas 1,000 ekar telah di Tanjung Kudurung sedang dibangunkan. Kerja-kerja untuk membina loji petrokimia pertama kepunyaan Sarawak dengan kos berjumlah 3.74 bilion ringgit di Bintulu untuk menghasilkan metanol sudah pun bermula. Ini adalah bukti kesungguhan kerajaan negeri, pimpinan GPS untuk memperkasakan industri petrokimia dan menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri pengeluar utama hiliran minyak dan gas. Beberapa syarikat lain juga telah berminat untuk melabur sebanyak 24 bilion ringgit di Tanjung Kudurung. Kerajaan Sarawak akan memastikan perancangan para pelabur ini menjadi kenyataan dalam masa 5 tahun akan datang. Di samping industri petrokimia, kita juga membangun Samajaya. Sekarang ini sudah ada interest untuk melabur sebanyak 20 bilion ringgit dalam industri elektronik, iaitu membesarkan syarikat yang ada sekarang di Samajaya. Sama laju pula sudah ada investmen yang tetap, iaitu yang berjumlah 17 bilion ringgit dalam industri keluli. Kerajaan percaya bahawa kekuatan ekonomi Sarawak juga terletak pada industri pengeluaran makanan untuk tujuan ekspor. Pihak kerajaan akan berusaha untuk mewujudkan mekanisme pemasaran dan pematuhan kepada standard yang tinggi supaya ada jaminan bahawa pengeluaran pertanian oleh para petani kita mempunyai pasaran yang tetap dan diterima di peringkat antara bangsa. Ladies and gentlemen, we also do not forget the important role of the creative industry to generate our economy. Mesej itu sampai, pembangunan sudah dijanjikan, kepelbagaian akan tetap dipertahankan. Itu yang saya nak sambung kembali dengan tamu-tamu orang hebat Sarawak di Astrawani malam ini. Sebelum saya pergi YB, Alena, kita boleh dengar bahawa iltizam ataupun political will tu sudah ada. Jadi apa yang boleh rakyat Sarawak, orang ramai lakukan, kerana semua orang perlu berganding bahu. Banyak cabaran yang ada di Sarawak, tapi potensi tadi kita dengar. Kalau peruntukan saja berbilion-bilion, pelaburan pun berbilion-bilion. Dan apa yang Alena sendiri pandang yang boleh dilakukan? Sorry, keliru English kah bahasa? Ya. Okay. So jadi Tak apa, kelebihan tu. I really resonate dengan message Abang Jo tadi tentang sentimen Sarawak is only fully understood by anak-anak Sarawak. I mean, sorry to say lah, but it's true. Understood, Sebab kita ada history bersama, we have the same experiences bersama. Dan I think the sentiment of anak Sarawak adalah sangat penting. Tak kira you ada dalam bidang politik kah, dalam bidang seni atau any bidang. We need to support each other and be there for each other. Jadi itulah, I think it's safe to say that banyak orang Sarawak have this feeling of semangat untuk Sarawak. Okay. And then ada dia cakap lagi tentang macam warisan, how we inherit from our nenek moyang and we continue their work. And I think he was explaining dari segi politik sikit lah, tapi it's also true dari segi kesenian. And we look to our ancestors or our elders for identity and for a pathway. I think that's very important to always remember. YB, yang saya tertarik selalunya sejak dulu lagi tentang politik Sarawak ni, kesantunan itu. Yang Ahmad Mohamad bermula dengan memberi penghargaan kepada kepimpinan terdahulu, dan kemudian kita boleh nampak bila disebut bahawa pengurusan kewangan Sarawak yang bagus bertahun-tahun memberikan rizab negeri yang kuat, kini membolehkan Sarawak mempunyai kembali empangan bakun
sebagai strategi pembangunan tenaga sumber. Itu kuasaan saya, Ya, pengalaman saya, terus. Emerald. So, pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Asrawani telah memanggil saya untuk memberi satu pemikiran dan juga pandangan. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak kepada semua lapisan rakyat di mana mereka berada maupun di luar negara. Dan hari ini seperti mana yang telah dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Jaria adalah sejarah, hari keramat. Kita telah 50 tahun yang lalu dijajah dan hari ini merupakan hari yang amat bertuah dan kita mentadbir negeri kita sendiri. Bermaknanya kita jaga negeri kita sendiri seperti Sarawak ini. Saya tertarik dengan apa yang telah katakan selepas beliau mengambil alih sebagai pemimpin tampuk kepimpinan negeri Sarawak. Pertama, projek yang diambil adalah empangan hidrobakun. Di mananya empangan hidrobakun adalah di kawasan parlimen saya. Ini mempunyai menjanakan ekonomi negeri Sarawak. Yang pertama patutnya saya puji kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita. Dan saya berharaplah kepada generasi-generasi yang baru ini, generasi dan belia-belia yang baru ini, supaya kita jangan melihat dan mesti memberi kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin kita dahulu. Sarawak maju pada hari ini, Sarawak makmur pada hari ini adalah daripada pemimpin-pemimpin dahulu. Seperti mana yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tadi. Selepas sahaja penjajah dan pada tanggal 22 Julai 1963, Sarawak menerima Ketua Menteri yang pertama, iaitu Yang Amat Berbahagia Mendiang Tan Sri Datuk Stephen Kaluningkan. Dan di kemudiannya diteruskan Yang Amat Berbahagia Datuk Sri Pengulu Tauisli. Dan seterusnya Mendiang Tun Petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Sudah Tun Petinggi, kita pergi kepada Tun Pehen Sri Haji Abdul Taib Mahmud sebagai Ketua Menteri yang keempat. Dan kini sebagai Tuan Gubernur kita, Tuan yang terutama Gubernur Negeri Sarawak. Beliau telah mewariskan kepimpinan legasi 33 tahun lah dalam pentadbir. Dan kepada Alham PNC Yang Amat Berbahagia PNC Tan Sri Datuk Petinggi Haji Adnan Haji Satim, Ketua Menteri yang kelima, turut telah menyumbang besar kepada pembangunan negeri Sarawak. Kita tahu pemberian Yang Amat Berbahagia PNC Tok Nan sebagai nama yang dipanggil oleh seluruh rakyat, nama mesranya, merupakan satu kehilangan besar kepada negeri Sarawak kita. Dan beliau sempat seperti mana yang telah dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tadi, mengingatkan semua lapisan rakyat negeri Sarawak supaya jaga baik-baik negeri Sarawak. Itu katanya. Jadi kata-kata ini masih bergema dan dalam telinga kami sebagai rakyat, sebagai pemimpin. Dan kita bersyukur juga. Kerana legasi pimpinan Sarawak kini diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Johari tadi, telah mengatakan dan memimpin Sarawak ke arah digitalisation, digital kita. Inilah satu rangka pembangunan yang baru, landscape yang baru, norma yang baru harus dilihat sebagai satu bahawa pembangunan negeri Sarawak ini menuju ke era yang agak menjelah pada tahun yang akan datang. Saya bukanlah anak Sarawak, tetapi sebagai seorang wartawan yang alhamdulillah sempat menemu bual Tok Nan, saya nak sambut semua yang YB cakap tu dengan uha sahaja kerana kita perlu pergi rehat. Apabila kembali, temanya adalah Sarawak Cemerlang. Apa maksudnya bagi Alina, apa maksudnya bagi YB, itu kita cakap-cakap selepas ini.
Tahniah kepada rakan-rakan di negeri Sarawak, negeri terbesar di Malaysia, dan saya berpakaian seperti ini kerana sekarang dah lepas ke-9. Biasanya agenda awal ni bermula ke-9, tapi hari ini agenda awal ni khas tribute, sanjungan kami, penghargaan kami di Esrawani kepada Sarawak dan Sarawakians, rakyatnya, kerana 57 tahun dahulu membuktikan betapa bertuahnya Sarawak boleh keluar daripada cengkaman penjajahan dan mentadbir diri sendiri, dan kemudiannya memilih untuk menyertai Persekutuan Malaysia. Dan ini saya harap boleh membawa kita bukan saja Sarawak tetapi keseimbangan, kepelbagaian lebih hebat lagi bagi Malaysia. Itu saya nak tanya dua anak Sarawak yang hebat bersama saya pada malam ini tentang apa maksud Sarawak cemerlang ini mengikut pandangan mereka. Mungkin saya bagi YB pula mula dulu kerana penting kan nak tahu cemerlang ni ke mana. Okey, dua strategi yang saya tengok tadi, pandangan yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita ialah negara Sarawak ni mesti menuju ke digital economy. Okay. Ini harus rakyat-rakyat di luar sana harus mengambil perhatian yang begitu serius. Selain daripada itu ada environmental sustainability. Okay. So bermaknanya seperti mana dikatakan kita mempunyai banyak seperti reserve yang ada, oil and gas kita. Jadi dari digital economy juga semasa dalam kita era COVID-19 ini. Ini satu daripada harus dititik beratkan oleh seluruh orang Sarawak. Yeah. Semasa PKP saja. Kalau PKP ini bermakna perintah kawalan pergerakan. Kalau kita tidak tahu dan fasih dengan digital, maka kita hilang dari segi pembangunan era baru ini. Okay. Sekarang orang-orang di rumah panjang dapat memesankan menggunakan jalur riba atau handphone untuk menggunakan makanan semasa PKP. Jadi ini harus kita pandang dengan begitu serius sekali supaya digital economy dan environmental sustainability ini harus bersama untuk memajukan Sarawak, memajukan ke tahap yang lebih tinggi. Alina, kita sudah boleh belajar dari seluruh dunia. Dunia barat, Alina pun lebih arif daripada saya, dalam DNA pun ada. Tetapi revolusi perindustrian 1, 2 dan 3 itu, dia tidak memberi keseimbangan. Revolusi perindustrian 1 itu menyaksikan penjajahan berlaku kerana sumber bahan mentah diambil daripada kawasan seperti Asia Tenggara untuk industri di Eropah misalnya. Sekarang kita melihat kepada the fourth industrial revolution. Itu yang ekonomi digital, big data atau data raya dan sebagainya. Tetapi apalah guna semua itu jika bahasa, lenggok dan budaya, muzik dan sebagainya yang kita warisi ribuan tahun itu hilang. Kepelbagaian tu hanya tinggal pada nama perkataan kepelbagaian, tetapi bahasanya sama. Pergi mana pun sama, pergi Bario sama, pergi Lubuk Antu sama. Sekarang tak macam tu. Bagaimana nak pastikan nanti bila di Lubuk Antu pun ada 5G atau 5G, di Rumah Panjang Melintang pun ada 5G, tetapi bahasa Iban yang dulu dipegang dan tariannya dan ada kaitan dengan konsep ketuhanan dan sebagainya, walaupun mungkin itu agak berbeza sekarang, tetapi kita sanjungi dan kita teruskan. Pandangan Alina, saya nak ambil dia kerana Alina pergi sampai Eropah dan sebagainya, main sapi. Dan mereka suka semua ni dan mereka kagumi. Ya, persoalan yang sangat bagus. Budaya kita ni dan identiti dan kepelbagaian atau diversity adalah sangat-sangat penting. Dan ramai yang tanya saya kenapa tak mau berlagu dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Sebab saya berlagu dalam bahasa Kenyah dan bahasa Kelabit. Walaupun saya pun tak fasih dalam bahasa-bahasa tu. Saya kena belajar dari bapa, tanya auntie, uncle semua. Tapi I think digital media adalah sangat penting dan sangat efektif untuk maintain a language, to keep a language alive. Dan sebab dalam bahasa tu adalah identiti kita. Dan I think mungkin semua orang di Sarawak pandai cakap dengan jago dalam 3 bahasa. Bahasa English and then the own Dayak language kan.
And yeah, I think it's very important. Kalau kita fikir tentang perkataan ni Sarawak cemerlang, apa yang saya nak nampak adalah mungkin pada tahun bila 20-30. Okey. Okay. Sarawak maju. Maju. Sarawak maju. Anak tengok generasi saya dan generasi muda take an active part to know their cultural heritage. Tak kira orang Dayak ataupun orang Cina, to know our history as Sarawakians, sebab banyak yang tak ada dalam buku-buku sejarah. And I think I would also love to see Sarawak more represented in our national media. You know, bukan saja Hari Kawai, bukan saja Hari Sarawak, bukan saja Hari Malaysia, tapi just normally, you know, to be represented dalam TV drama, on the radio, in the news, like, you know. Bukan lagi alternatif tapi arus perdana mainstream. Yeah, why not? YB macam mana ni, kerana kalau tidak diberi peruntukan, kalau semuanya hanya pembangunan infrastruktur dan teknologi, pembangunan insan ini, kawasan Ulu Rajang saya rasa yang reservoir ataupun tempat pengumpulan kepelbagaian antara yang paling besar di Malaysia. Saya ingat dari segi apa yang telah saya diberitahu, kita mesti menunjukkan kepandaian dalam segi culture, seperti yang dikatakan oleh Alina tadi. Jadi maka itu saya ingat Kementerian Kebudayaan, Kebudayaan Belia dan Sukan harus mengambil inisiatif yang lebih tinggi dan besar. Kemana kalah tuju? Kalau kita tidak mempromosikan satu permainan seperti sape, nyanyian dan sebagainya, ia akan hilang nanti. Dan kalau kita hilang, kita tak ada kebudayaan untuk kita pamerkan sebagai orang Sarawak dan sebagainya. Dalam konteks itu, kalau saya lihat Sungai Gat tu dekat Google Maps misalnya, saya tak pernahlah sampai, mungkin nanti akan boleh pergi dengan YB. Sebenarnya dah tak jauh kalau kita tengok atas peta dengan sempadan Kalimantan. Dan itu juga refleksi kepada apa yang dicakap oleh Yang Amat Ketua Menteri, bahawa tenaga sumber boleh diperbaharui, renewable energy itu. Sarawak sekarang dah mula mengeksport ke Kalimantan pun. Dan ibu negara, ibu kota bagi Indonesia kini berada di pulau yang sama, seberang sempadan saja daripada Sarawak. Betul. Bagaimana YB melihat kebangkitan ini? Borneo bukan hanya sebagai satu negeri, sebagai satu politi dan satu populasi. Dayak Borneo misalnya sudah pun ada pertemuan setiap tahun kebudayaan dan sebagainya. Dan mungkin ini juga yang kita nak Sarawak jadi batu loncatan Malaysia ke arah itu. Okey. Kawasan Parlimen Hulu Rijang. Kita mempunyai 3 empangan yang besar. Dan sekarang dalam pembinaan adalah empangan balih kita. Empangan balih nanti kalau dibina, dan border sempadan kita dengan sempadan baru Indonesia hanya 450 km straight line. Dan inilah harus kerajaan mengambil satu inisiatif yang amat memerlukan. Kerana kalau kita tidak mempunyai infrastruktur, dan juga kalau kita tidak mempunyai kata orang jalur lebar yang amat baik, dan juga jalan raya supaya perhubungan di antara Kalimantan dengan kawasan saya berdekatan. Bagus. Jadi saya mintalah, saya berharap kerajaan negeri sekarang dan juga kerajaan persekutuan supaya membina jalan, iaitu border alignment, road border antara sempadan Indonesia dengan Sarawak. Terlebih dulu di kawasan saya amat memerlukan itu. Alina tahu kalau orang Kelabit di Bario, mereka boleh berjalan masuk ke Sabah, berjalan masuk ke Kalimantan. Malah mereka hanya satu keluarga. Sempadan itu hanya satu. Jadi dalam konteks itu, Alina, saya pun nak bagi peluang. Alina nanti ada single baru lah, album baru. Tapi lagu masih dalam bahasa yang sama, Kelabit dan Kenyah. Jadi bagaimana itu nak ditunjulkan lebih lagi? Kerana Skandinavia ada Greta Thunberg. Kita ada Alina Murang yang bukanlah saya lain dari yang boleh membawa mesej yang sama. Kan? Orang asyik kata Sarawak kalau di Eropah tentang orang hutan dan perkara yang negatif.
Tapi Alena boleh menunjukkan yang baik itu, yang betul, yang realiti. Tetapi dalam karya seni misalnya, sebelum ini, macam mana ia diterima di tempat Alena pergi tempat-tempat hebat di Eropah dan Amerika mungkin? overseas. Ya. Yeah, actually bila saya pergi Germany, Czech Republic sampai ke Iceland pun banyak orang yang terharu dan tertangkap dengan irama Sapek kan. They feel macam like transported ataupun like meditative. Tapi ada yang cakap they really feel connected to the rainforest bila dengar irama Sapek. So I selalu bercerita in my shows, tapi I cerita tentang the stories of my dad's childhood, you know, by the river ataupun my grandparents, bagaimana kehidupan mereka. I tak cakap macam this is good, this is bad, this is good, this is bad. I say it as it is, you know. Then I think kalau music macam Sapek atau music or the arts can be an opener for conversations. Yeah. Tapi kalau tak mau conversation pun boleh. Like they just like to listen to Menghayati. they just like to enjoy the music. Tapi dulu dalam kajian Alena dan pengalaman Alena, nenek moyang dahulu bukan sekadar hiburan kan. Dia juga adalah tentang kepercayaan dan kekuatan. Dulu Sapek dimain, bukan saja Sapek, memang kalau is it tabuh Iban kan, and the gongs also, banyak muzik kita adalah untuk ritual atau seremoni. Actually dalam bahasa Kelabit dan mungkin bahasa Kenyah kita tak ada perkataan untuk muzik atau untuk seni, because it's all functional, ada fungsi. Tapi macam kaitan dengan ritual disisikan pada tahun 1930 sampai 1950 when the newer religions came in and the communities changed religion. And then, you know, I think masa tu the Sapek was no longer relevant. So sebab itulah orang tak main lagi. And then now I think people miss the sound and we play it untuk hiburan lah. Orang sanggup belanja ribu-ribu dolar Amerika hanya nak rasa pengalaman hutan hujan misalnya Khatulistiwa. YB mungkin boleh bagikan hujah terakhir dalam konteks itu. Ya, kita mahu lihat Sarawak dan juga Malaysia 5G ada. Macam dulu saya ingat lagi, saya berada ketika hari pertama yang Amat Berhormat Ketua Menteri menyatakan tentang digital ekonomi dan ekonomi digital. Beliau kata tak mau lagi lihat pusing-pusing itu. Lepas ini capaiannya terus begitu saja laju. Tetapi pada masa yang sama keseimbangan dan Sarawak yang maju dan pelbagai itu juga bermakna Malaysia juga akan maju dan pelbagai. YB. Saya mintalah sebagai wakil rakyat ini, kalau kita nak mempromosikan negeri Sarawak ini, saya mau seperti mana kata oleh Encik Kemaru tadi, digital economy, jalur riba, jaringan itu mesti diberi dengan sama rata. Jangan abaikan Sarawak, kerana Sarawak adalah satu negeri berhak dalam perjanjian 1963. Kalau tidak ada Sarawak, tidak ada Malaysia pada hari ini. Jadi saya minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau boleh terus memberi pembangunan sama rata, dan bagi saya Sarawak adalah satu negeri yang mungkin sebesar negeri Semenanjung dan mungkin balanan dari segi pentadbirannya. Seperti mana kata Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tadi. Reserve kita ada. Kekayaan bumi kita ada. Kekayaan culture kita ada. Keunikan setiap lapisan masyarakat kita ada. Dan kalau kita tidak menyudul dan tidak mengangkatkan seni-seni kebudayaan yang setia ada ini dengan cara digital economy dan cara memberi supaya rakyat di seluruh Malaysia mengetahui di mana Sarawak asal usulnya. Alena, kawan-kawan Alena, peminat-peminat Alena, saya rasa generasi muda Malaysia lebih menghargai kerana sekarang mereka boleh pergi sendiri. Dulu ibu bapa saya mungkin sukar untuk berbelanja nak ke Sarawak atau Sabah misalnya. Kan? Jadi saya rasa keserasian dan harapan untuk masa depan tu lebih cerah. Untuk Sarawak lebih dihargai. Ya, tapi dengan adanya social media juga dan YouTube macam tu, everyone can look at macam
look up Sarawak kan, dan macam dalam in my Instagram I always tell stories dari Sarawak, and actually I duduk di KL sebab banyak orang di sini mau dengar cerita-cerita dari Sarawak. So yeah, there's an interest lah to learn more about Sarawak, which is great. Laksa Sarawak pun makin banyak di Magelang. Saya Ya, bagi kan? peluang untuk Alena dulu mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada semua keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Hai semua, selamat Hari Sarawak dari saya Alena Murang. Always stay true to yourself dan jangan lupa negeri tercinta kita. YB untuk Rumah Panjang Melintang dan sebagainya. Melintang, saya ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak. Jadi jaga Sarawak, ibun Sarawak, intu Sarawak. Artinya kita ajak nemu siapa perintah Kedamagai Sarawak Kediato. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak kepada kedua-dua anak Sarawak yang hebat ini. Saya juga nak mengucapkan selamat Hari Sarawak daripada Agenda Wani, daripada Astro Wani, di mana juga anda berada, the Highlands, Borneo, ataupun sampailah ke Mukah ke, atau turun balik ke Lubuk Antu dan sepadannya. Kami di sini tidak pernah melupakan Sarawak. Setiap hari 15 minit 7 ke 7.15 dah lebih setahun hanya berita Sarawak keluar di Esrawani, dan insya-Allah kita akan terus bersama memastikan sekurang-kurangnya daripada aspek komunikasi dan kandungan kreatif Esrawani dan Sarawak sentiasa maju bersama. Sekian, selamat malam. Terima kasih. Selamat Hari Sarawak. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Kamaru.